Eh, aku diam pun nak kena ada subtitle ke? Apa ni? Apa ni? Assalamualaikum dan salam sejahtera Malaysia. Okey, untuk video pada kali ini kita akan belajar bagaimana nak letak subtitle. And saya dah tengok macam-macam orang buat subtitle. Yalah, ini saya tunjukkan cara khusus menggunakan DaVinci Resolve. Pasal DaVinci Resolve ada satu function khas untuk subtitle, tapi tak ramai orang tahu. Dan bila orang tak ramai tahu, ramai orang menggunakan cara yang leceh dan kemudian kata, leceh lah pakai DaVinci Resolve ni, penat lah, nak buat subtitle penat gila, kena buat satu. Tak. Sebenarnya ada cara yang lebih mudah, cuma korang tak tahu. So, ini yang saya nak bagi tahu sekarang ni. Dan sebelum saya bagi tahu, ingat jangan lupa subscribe channel ni, tekan butang like. Dan sekiranya kalau korang ada pertanyaan, ada perkara yang topik yang korang nak saya cover, komen dekat bawah, okey? Kalau korang nak berpantun dekat bawah pun berpantun dah. Kalau korang nak berpuisi dekat bawah pun berpuisi lah, suka hati korang lah, okey? Tapi saya menggalakkan korang untuk bertanya. Alright? So, untuk tutorial kali ni saya akan menggunakan footage daripada video short film yang saya arahkan dan saya edit dan juga saya color, bertajuk Raudah. Okay, ini sebuah short film raya dan saya letak link dekat bawah, so korang boleh tonton short film tersebut. And please, apa yang saya buat ni tak akan sama seperti apa yang saya buat untuk video tu lah, ya, video final tu. Utama sekali color grading. Yang saya tunjuk ni lebih kepada standard color grading, dan apa yang saya buat pada video tu lebih kepada creative side of color grading. And dia agak cinematic sikit, kontras dia agak tinggi, and so dia lebih sesuai kepada look filem. Dan saya memang mencari look filem-filem lama lah kan, nampak ada nostalgic punya rasa. So jangan tunggu lagi, jom belajar. And kita pun dah masuk ke DaVinci Resolve versi percuma. Bukan kerana saya tak ada yang version penuh, saya ada, cuma saya tahu ramai orang yang menggunakan versi percuma, jadi kita akan gunakan versi percuma ni dan cuba belajar untuk memaksimumkan penggunaan walaupun versi percuma ni, okey? So, sekarang ni kita ada, kalau korang tengok di bawah sebelah kiri ni, kita ada dua jenis track, okey? Yang hijau ni adalah audio, yang bergambar ni adalah video. So, audio satu adalah track kepada video satu, dan track audio dua adalah audio kepada track video dua. And audio tiga ni adalah music yang saya letak. Okay, so sekarang ni bagaimana kita nak letak subtitle? So, saya akan tunjukkan cara salah, okey, cara beginners yang salah, iaitu apa yang selalu orang beginners buat adalah mereka akan pergi ke sini, ke bahagian title, dan mereka pilih text and letakkan ke track video 3, and then mereka type. Contoh, kita dengar apa yang watak Abang Namron cakap. Tahu satu perkara. Boleh angka tahu satu perkara, okey? Dan kemudian sesudah type apa yang beginners selalu buat, mereka akan pergi kepada bahagian setting, kecilkan size dan bawa kamera ni ke bawah. Okey, tak salah, masih lagi boleh jadi masih boleh diterima. Dan kemudian mungkin ini agak blend in dengan background. Mungkin
mereka akan tambah mereka akan tambah shadow ataupun stroke. Stroke adalah outline. Macam contoh yang ini, size 3. Ini outline dia supaya dia lebih terpisah daripada visual, ataupun mungkin mereka nak drop shadow. Begitu. Supaya dia terpisah kan. Ataupun mungkin mereka nak tambah background di sini. Mungkin macam tu. Tapi DaVinci Resolve ada menyediakan satu cara yang lebih spesifik untuk buat subtitle. So kita delete video 3. Maksud saya ni track video 3 ni yang ada teks ni, kita delete yang ni, and delete empty tracks. So sekarang ni kalau kita tak gunakan cara yang macam tu, cara yang macam mana lagi? Tengok sini. Pergi dekat bahagian tracks ni. Klik dekat mana-mana. And kita nampak add subtitle track. Dia menambahkan satu lagi track khas, memang spesifik khas untuk subtitle. Tengok saya tekan sini, boom, keluar kat sini. Sini atas ni, nampak atas ni. Itu dia. Itu adalah subtitle track. Kita kecilkan yang lain. So ini adalah track khas untuk subtitle. Tapi tak ada subtitle lagi. So macam mana nak buat? Tekan sini. Bila kita klik dekat sini, nampak benda ni, box merah ni. Sini nampak ada create caption. Klik sini, boom, keluar subtitle. And of course kita akan type dialog. Betul ke tak ni? Dengar semula? Boleh tahu satu perkara. Betul situ. And kemudian kita nak tamatkan dia. Contohlah pop di situ. Korang nampak dia masih muncul pasal saya zoom sikit. Nampak ni, pasal dia ada berlebih dekat sini. So korang boleh bawa mouse korang pergi ke sini, ke hujung ni, nampak sampai bentuk mouse jadi macam tu, cursor korang jadi macam tu, and klik, hold, drag ke sini. Mungkin korang nak onkan magnet ni, snapping, supaya dia boleh pergi ke mana saja korang punya indikator ni berada, yang garis merah ni kan. Klik, hold, drag, boom, dia snap dekat situ. Dia macam magnet, dia akan tarik top. And itu satu dialog saja, dan kita rasa macam tak clear sangat dan terlampau tinggi sangat subtitle dia ni. Tak ada masalah. Kita pergi ke bahagian style sini, klik sini, dan kita nak rendahkan dia. Contoh kita nak rendahkan dia, kita pergi ke bahagian position Y. Y axis, kita tarik dia ke bawah. Cara dia, pergi kat nombor ni, pergi dekat nombor, klik, hold, drag ke kiri untuk pergi ke bawah. Kalau pergi ke kanan, dia akan naik ke atas. So kita nak tarik dia ke bawah. Yes, di situ dah dan kita rasa macam dia terlampau blend in pasal baju putih, and kemudian teks putih tak jelas sangat. So dia ada option yang sama, dia masih ada drop shadow, dia ada stroke di sini. And by default kita dah ada size 1 stroke. Cuma size 1 ni mungkin tak clear sangat. Kita boleh klik, hold dan drag ke kanan untuk naikkan. Bukannya pasal tak clear apa, pasal ni kita ada ni color ni warna putih. Kita tukarkan ke warna hitam. Klik OK. See? Dan kita nampak tu. Dan kalau kita tak nak stroke,
kita nak pakai shadow pun boleh. Cuma shadow, bila kita on kan shadow ni, dia masih belum muncul. Kenapa? Pasal position offset axis X dengan Y ni masih kosong. Maknanya shadow masih berada betul-betul di bawah teks. Jadi kita keluarkan dia. Okey. Okay, mungkin kita nak blurkan lagi. Okey, ataupun nak kurangkan blur. Okey, tak nak blur langsung, jadi sharp macam ni pun boleh. Okey, mungkin ini okey. Opacity kita boleh cairkan bayang-bayang tu, shadow tu, ataupun kita nak pekatkan. Ataupun kalau kita tak nak pakai shadow, kita nak pakai background. Di sini ada option background. Klik di sini and kita nampak box ni. Kita boleh tambahkan lebar dia dekat sini, width. Boom. Alright. And jaga-jaga outline width ni dia lain tau. Dia background ni dia boleh keluarkan satu outline. Begitu. Okey. So ini biasanya kalau untuk subtitle tak cantik lah, tapi tak tahu kenapa, tapi DaVinci Resolve just sediakan kod ada yang nak buat macam tu. Okey, tak nak yang tu. Corner radius adalah untuk kita buatkan dia punya bucu ni sama ada tajam ataupun kita nak softkan bucu dia. Kita terpulang kepada korang and korang boleh adjust dia punya position ataupun opacity dia. Okey. Tapi untuk ini saya prefer hanya menggunakan stroke. Okey, satu dah cukup dah, memadai. Kita tak nak terlampau apa, nak over sangat kan. So satu just nice. And ini baru satu dialog. Jom kita buat kita ulang proses yang sama kepada setiap dialog. Okey. Yeah. And untuk tambah dialog, kita dah tak ada create caption tadi, dah hilang. So kita ada sini add new. Okey, add new. And kita buat proses yang sama. And korang jangan risau pasal dia punya setting tu, apa yang kita settingkan dekat yang satu ni, okey, boleh angka tahu satu perkara ni, setting yang sama ni dia apply terus kepada setting yang lain. So korang tak perlu nak ulang-ulang buat benda yang sama. Berbeza dengan kalau kita menggunakan teknik yang pertama tadi. Teknik yang pertama tadi, korang mungkin kena ulang proses yang sama berulang-ulang kali, nak settingkan dia punya stroke, nak settingkan dia punya shadow. So ini tak perlu dah, okay? Pasal dia apply kepada seluruh track subtitle ni. Okay, jom. Okay, di sini kita nampak bila kita buat dua garis, dua line text, dia jadi macam bermula daripada sebelah kiri. So bagaimana kita nak centerkan dia? Nak dua garis ni hanya berada di bahagian center. So lagi sekali pergi ke bahagian style. Okay, nampak sini alignment. Okay, alignment. So sekarang ni by default dia berada di sini. So korang boleh pergi dekat sini and klik sini, boom. Okay, so dia bermula daripada center. Okay, dua line ni dia muncul di center. Ini nampak lebih standard kepada subtitle yang kita biasa tengok kan. Okay, sambung. Aha, baru teringat satu lagi cara. Kalau korang malas nak bawa mouse, korang pergi dekat add new ke apa kan. Satu lagi, korang boleh tekan option ataupun alternate. Okay, kalau korang guna Windows, tekan alternate. Kalau korang pengguna Mac, tekan option, hold, jangan lepaskan option ataupun alternate. Klik, hold, drag yang ini bawa ke sini. So apa yang dia buat adalah dia copy subtitle ni bawa ke sini. And
for sure lah dialog berubah. So kita pergi ke sini dan kita typekan kita punya dialog yang baru. And itu dia. So jom kita preview daripada mula. Okay, full screen, tekan P. Boleh angka tahu satu perkara. Boleh kau apa dia tu Angga? Masa Raudah dengan Diksi dulu, dia seorang usahawan yang terbaik ke? Sebenarnya memang Raudah paling terbaik yang pernah kami ada. Sebab itulah untuk tahun ni kami keluarkan set Raudah bagi memperingati Raudah. Boleh angka minta satu perkara. Lahirkan lagi ramai usahawan yang hebat macam Raudah. InsyaAllah Uncle, memang tu matlamat kami Diksi. InsyaAllah Uncle. Dan itu dia sebuah short film daripada Diksi, terbitan Diksi. Short film Aidilfitri. So korang boleh tonton short film ni, ada saya letakkan link dekat bawah. So tengok tau. Okay, so bila korang dah buat ni, ini ada satu perkara penting. Okay, sebab ramai yang bila menggunakan teknik ni, bila export video, subtitle ni hilang, tak ada. Okay, so bagi perhatian. Okay, pergi ke tab deliver. Okay, tab deliver ni adalah untuk kita export. Okay, and pergi ke sini, standard kita letakkan file name kita. Okay, contoh subtitle. And kita tetapkan di mana kita nak export. Saya letak kat desktop je, malas nak cari. Saya ni pemalas sikit. Okay, so klik OK. Korang boleh pilih mana mana location yang korang nak save video. Saya letak kat desktop je. Dan di sini kita letakkan setting yang kita nak. Contohnya saya nak 4K Ultra HD. Okay, ini yang bagusnya DaVinci Resolve version percuma. Walaupun dia version percuma, kita masih boleh export 4K. See? Dan tidak ada watermark. Itu yang best tu. Okay, and kita boleh settingkan dia punya quality. Saya untuk yang ni saya letakkan dia automatic. And ini penting, jangan lupa. Okay, ini yang saya nak tekankan. Tengok dekat bawah ni, subtitle settings. Ini korang kena buka dulu dan klik ni, export subtitle. Okay, so korang boleh export dia sebagai dua file yang berasingan. Okay, ini maknanya dia akan keluar satu file untuk video, satu lagi file khas untuk subtitle. Okay, and bila korang upload video ke YouTube, korang upload video dan kemudian korang attach sekali dia punya subtitle. So korang boleh buat macam tu. So dekat YouTube dia ada option untuk on and off subtitle tu. Tapi kalau korang nak dia sekali dengan video, maknanya korang malas nak buat cara yang macam tu, korang nak sekalikan terus dengan video, klik sini, tukar kepada burn into video. Boom, settle. And add to render queue. Okay, dan render. Jadi itulah cara saya meletakkan subtitle di dalam video saya. And ingat bahagian deliver tu, bahagian export tu ada dua cara, iaitu asing, subtitle asing, satu file yang berasingan daripada video. Dan kalau korang main video sahaja, dia takkan keluar subtitle. Melainkan kalau korang attachkan sekali subtitle tersebut ke dalam video ketika korang play, so baru nampak. And dia sangat berfungsi dan dia sangat berguna untuk kalau korang buat YouTube dan korang nak subtitle tu orang boleh switch on, switch off. Okay, orang nak on ataupun off subtitle, dan korang boleh guna cara tu. Dan kalau korang nak subtitle tu melekat terus dekat video, cara yang kedua tu lah yang saya tunjuk yang last tadi. Okay,
So terima kasih banyak-banyak kerana menonton, and berita gembira, channel ini dah cecah 10,000 subscribers. Thank you semua orang. Thank you so much. Thank you so much. Okay, cuma saya punya view je tak cukup tinggi. Subscribers dah ramai tapi view tak cukup tinggi. Mungkin kerana dulu saya buat konten lain, dan kemudian saya berubah konten ke arah short film, dan bila dah PKP ni saya berubah kepada tutorial DaVinci. So perubahan konten channel ni membuatkan view tak berapa ni sangat kot. Tapi tak apa, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and Assalamualaikum. Stay safe, stay healthy. Malaysia, I love you.